Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Rizal. Pada hari ini, kami, kumpulan 11 akan membentangkan topik kedua iaitu konsep etika dan peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Laila Kistina, Wasuta Chaurai, Nordiana, Amirul Syafiq, Muhammad Furkan Anwar dan juga Muhammad Zulhilmi. Isi kandungan bagi etika dan peradaban terbagi kepada 3, iaitu pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban alam Melayu dan dunia, konsep etika dan juga konsep peradaban. Sekarang saya akan menerangkan apa itu pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban alam Melayu. Next. Perkembangan sejarah alam Melayu. Ia merupakan peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Di alam Melayu, kerajaan adalah bersilih ganti. Hal ini kerana perkembangan yang berlaku telah meningkatkan lagi alam Melayu. Perkembangan ini bermula daripada zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarahan dan juga zaman sejarah moden. Untuk dikupaskan dengan lebih lanjut, zaman prasejarah terbahagi kepada 4, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Secara ringkasnya, zaman Paleolitik kewujudan pertempatan paling awal di alam Melayu, kira-kira 200,000 hingga 300,000 tahun dahulu. Mereka telah menjalani kehidupan secara diri dan hidup berpindah randah di kawasan yang terbuka dan juga di sekitar kawasan tasik. Mereka juga telah menggunakan alat batu dan bentuk asas kehidupan mereka untuk memungut hasil hutan dan juga memburu binatang. Bagi zaman Mesolitik pula, mereka masih berkisar dan menjalankan kegiatan secara diri. Namun, evolusi dalam kehidupan sudah wujud. Mereka telah membentuk batu menjadi alatan keperluan dan juga senjata untuk kegunaan harian. Mereka juga telah menjalankan kegiatan pertanian, penternakan, perdagangan awal dan juga perhubungan dengan kawasan lain. Selepas kewujudan zaman Neolitik, kehidupan masyarakat terus berkembang. Perubahan ini membawa kepada penciptaan teknologi baharu yang lebih lengkap dan berakhirnya zaman batu pada masa ini. Akhir sekali, kewujudan zaman logam yang mengakibatkan masyarakat mula tinggal tetap di suatu kawasan dan mempunyai sumber air untuk menjalani kehidupan harian. Mereka juga menjalankan aktiviti pelayaran dan pertukaran barang serta bermulanya penggunaan peralatan logam seperti pisau bersoket dan juga samurai. Apa pula yang dikatakan dengan zaman protosejarah? Zaman protosejarah adalah zaman di mana ia bertitik tolak melalui kewujudan kerajaan melalui kuno atau kerajaan purba. Antara kerajaan yang wujud dan berhubungan dengan semenanjung Tanah Melayu dan juga Borneo pada zaman ini ialah Kerajaan Langkasuka, Kedatua, Gangga Negara, Cihtu, Loyu dan juga Tantang. Mereka telah menggunakan bahasa Melayu lingua franca sebagai bahasa pengantar. Manakala mereka turut menjalankan sistem pentadbiran yang dikategorikan kepada sistem politik, iaitu politik tradisi, sosial dan juga ekonomi. Antara sistem politik yang dijalankan ialah sistem pembesar empat lipatan, sistem jemaah menteri dan juga sistem penaung dinaung. Manakala sistem sosial pula dikategorikan sistem golongan pemerintah dan golongan diperintah. Bagi sistem ekonomi, mereka menjalankan sistem ekonomi secara diri yang dikekalkan sejak zaman prasejarah. Seterusnya, zaman pensejarahan. Zaman pensejarahan bermula pada Kesultanan Melayu Melaka, di mana Kerajaan Melayu Melaka telah dibuka oleh para mesuara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15, iaitu sekitar tahun 14,000. Kehebatan negeri Melaka disebabkan oleh Undang-Undang Laut Melaka yang tinggi. Jadi, ini menunjukkan bahawa perkembangan negeri Melaka disebabkan oleh faktor
sistem pentadbiran yang cekap dan tersusun melalui sistem pembesar empat lipatan. Sistem ini juga telah membawa kepada kemakmuran dan keamanan negeri Melaka dan ia juga telah berjaya menarik saudagar pelayar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan untuk perdagangan mereka. Seterusnya, zaman sejarah moden. Zaman sejarah moden telah wujud pada Merdeka 1957 di mana perpaduan antara kaum berlaku dan penyatuan juga berlaku bagi meningkatkan lagi perpaduan penduduk Malaysia. Mereka juga telah membina satu bangsa ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Kesimpulannya, pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia merupakan salah satu daripada perubahan peradaban, pengaruh dan juga persekitaran yang berlaku di alam Melayu. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, kita akan membentangkan slide yang seterusnya iaitu pergerakan idea dan amalan ketika peradaban Asia. Pengaruh peradaban Asia yang pertama adalah India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera diraja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Hubungan awal India dengan Tanah Melayu tidak terbentuk penaklukan politik kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola yang telah menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayanya termasuk Kerajaan Kedah. Nama-nama yang digunakan untuk merujuk negeri di Tanah Melayu yang kaya dengan emas adalah seperti berikut. Yang pertama adalah Suvarna Bumi iaitu bermaksud tanah keemasan dan Suvarna Vipa iaitu pulau atau semenanjung emas. Namun begitu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk Asia Tenggara telah berlaku sebelum tahun 1500 Masihi. Negara terawal yang telah mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Kemudian pengaruh India telah tersebar luas ke Langkasuka Kedah, Kuala Selingsing, Tanah Merah di Semenanjung, Kamtoli di Sumatera, Taruma di Jawa dan juga Kutai di Borneo. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya yang juga muncul pada akhir abad ke-5 Masihi. Pengaruh India begitu meluas dan kuat sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Berikut adalah sumbangan tamadun India. Yang pertama adalah yoga iaitu masyarakat tamadun ini telah memperkenalkan yoga kepada dunia. Yoga diamalkan untuk kesihatan, kelangsiran badan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah ekonomi. Mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta. Yang seterusnya ialah bahasa dan kesusasteraan. Bahasa Sanskrit iaitu bukti penemuan prasasti Talang Tuo, Kedukan Bukit dan Tamil berasal daripada tamadun India dan masih digunakan oleh orang India sehingga hari ini. Yang seterusnya ialah falsafah. Falsafah wujud dalam dua bentuk pemikiran besar iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan juga kumpulan yang menolak kitab Veda. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Mahabharata, Upanishad dan Bhagavad Gita merupakan antara sumbernya. Falsafah bukanlah Veda. Falsafah bukan Veda pula bersumberkan ajaran Chavaka, Jainisme dan juga Buddhism. Yang seterusnya adalah agama. Agama adalah tempat asal agama Hindu dan Buddha. Seni bina pula.
berupaya membina binaan yang sangat baik dan lengkap dapat dilihat melalui binaan Great Bath. Binaan Tamadun India banyak berteraskan agama Hindu dan Buddha. Binaan kompleks kuil di Gua Ajanta mempunyai 20 buah kuil dan di Gua Ellora mempunyai 28 buah kuil, Gua Angkor Wat dan juga Candi Borobudur. Dan akhir sekali adalah sains dan teknologi. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri, mendorongnya memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmin dan juga angka Kharoshthi yang mencecah ke angka perpuluhan. Pengetahuan dalam bidang astronomi pula dapat dipetik daripada Rig Veda. Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Baiklah, seterusnya. Ini adalah pengaruh peradaban India yang kita dapat lihat ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Yang pertama adalah institusi pemerintahan, kemudian adalah undang-undang, adat istiadat, bahasa, kesusasteraan, kesenian dan juga kepercayaan. Baiklah, yang seterusnya, kita akan melihat pengaruh peradaban Asia di China. China merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Peradaban yang terawal di negara China ialah Sungai Kuning iaitu di kawasan utara kira-kira 4,000 hingga 2,000 SM. Hubungan China dengan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han. Semasa pemerintahan San Quan, 2 orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri Melayu yang lain di semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu wujud hubungan politik. Baiklah, slide yang seterusnya. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Sriwijaya, telah berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Pada zaman dinasti Tang, telah membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Salah satunya perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan juga Arab melalui alam Melayu. Kemunculan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang telah pula membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming pada abad ke-15. Berikut merupakan sumbangan tamadun Cina iaitu sains, sastra, pentadbiran, penciptaan, unsur modal dan juga falsafah. Seterusnya kita akan melihat pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Pengaruh peradaban Cina dapat dilihat melalui makanan dan pakaian, kekeluargaan, komuniti baba dan nyonya, serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, adat dan juga Cina peranakan. Kemudian kita akan melihat Timur Tengah pula. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah adalah perkembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu telah bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Pada tahun 1042, diikuti pula dengan kerajaan Samudera Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudian, Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu dan juga nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka iaitu kurun 15, Patani kurun 16, Aceh kurun 16 dan 17 dan juga Johor Riau Lingga kurun 17. Berikut kita akan melihat pula pada pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu. Peradaban Melayu Islam memberi pengaruh kepada agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan dan adab cara hidup masyarakat Melayu. Baiklah, seterusnya.
Ini adalah pengaruh peradaban Timur Tengah. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah ini bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi juga telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang. Cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai contoh hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan juga warisan kesenian. Adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkukuhkan dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Okey, seterusnya ialah pengaruh peradaban dunia barat. Next. Portugis telah menjajah Melaka selama 130 tahun bermula pada tahun 1511 hingga 1641. Tujuan utama penjajahan oleh Portugis adalah perdagangan rempah dan penyebaran agama Kristian. Portugis juga mengamalkan sistem pentadbiran berbentuk militer atau ketenteraan. Portugis akhirnya tewas apabila diserang kuasa tempatan Johor yang mendapat bantuan dari Belanda pada tahun 1641. Kesan penjajahan Portugis terhadap bahasa. Selepas campur tangan Portugis di tanah Melayu, wujudnya pengenalan tulisan Rumi dan penyerapan perkataan daripada bahasa Bugis. Wujud juga beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Portugis yang digunakan dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, almari dalam bahasa Melayu almari. Dalam bahasa Portugis bermaksud armario. Bangku, banco, garpu, garfo. Seterusnya, kesan penjajahan Portugis terhadap masyarakat. Selepas campurnya tangan Portugis di tanah Melayu, lahirnya masyarakat Serani yang beragama Kristian di Melaka. Hasilnya juga disebabkan perkahwinan di antara orang Portugis dengan penduduk tempatan. Kesan penjajahan Portugis terhadap agama. Selepas campur tangan Portugis di tanah Melayu, satu sebab penting orang Portugis ingin meluaskan pengaruhnya selain daripada sebab perdagangan. Agama Kristian Katolik merupakan agama yang dikembangkan oleh orang Portugis. Okey, seterusnya penjajahan negara Belanda terhadap tanah Melayu. Nama rasmi negara Belanda ialah Kingdom of Netherlands dengan Holland merujuk kepada dua wilayah yang terdapat di dalamnya, iaitu Noord-Holland, Holland Utara dan Zuid, Holland Selatan. Pada tahun 1641, Belanda menyerang dan mengalahkan Portugis dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor. Belanda menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Tujuan utama Belanda adalah untuk mendapatkan buah pala, kayu cengkeh dan rempah ratus. Kesan penjajahan Belanda terhadap agama. Selepas campur tangan Belanda di tanah Melayu, Belanda Protestan gembira menerima semua agama termasuk Katolik selagi mereka peroleh keuntungan. Belanda juga menyokong pembinaan tempat ibadat untuk pelbagai agama. Kuil yang tertua di Malaysia iaitu Kuil Cheng Hon Teng dibina di Melaka semasa zaman Belanda. Kesan penjajahan Belanda terhadap ekonomi. Selepas campur tangan Belanda di tanah Melayu, kegiatan perlombongan dan pelandangan getah telah dijalankan secara besar-besaran bagi memenuhi keperluan perkilangan di Britain. Next. Kesan penjajahan Belanda terhadap bahasa pula. Selepas campur tangan Belanda di tanah Melayu, pengaruh Belanda tidak terbatas pada seni bina bangunan sahaja. Mereka juga sangat mempengaruhi bahasa Melayu. Sebagai contoh, duit dalam bahasa Netherlands, duit. Senapang, snaphan. Gaji, gage. Baiklah, seterusnya adalah pengaruh peradaban barat penjajahan Inggeris. British mula campur tangan di tanah Melayu bermula 18 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada tahun 1820
Tanah Melayu jatuh kepada British melalui perjanjian Inggeris Belanda. Tujuan utama British menjajah Tanah Melayu adalah untuk menguasai kekayaan Tanah Melayu. Pada tahun 1874, British memperkenalkan sistem residen di Perak, kemudian berlanjutan ke Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. General Residen ialah pentadbiran baru selepas Perjanjian Persekutuan 1895 yang telah ditandatangani oleh Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Negeri Sembilan dan Sultan Pahang kerana kelemahan sistem residen. Sistem residen ini dibentuk untuk memastikan usaha monopoli hasil dagangan utama di keempat-empat negeri ini. British memperkenalkan 3 unit pentadbiran British di Tanah Melayu, iaitu yang pertama, negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan dan diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh Resident Councillor. Seterusnya ialah negeri-negeri Melayu Bersatu yang terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang dikendalikan di bawah sistem residen. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula terdiri daripada Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor dikendalikan di bawah sistem penasihat. Dasar desentralisasi diperkenalkan pada tahun 1920 hingga 1941 bertujuan untuk membantah Sultan, menghadkan kuasa Residen Jeneral dan mempengaruhi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu menyertai persekutuan. Seterusnya adalah kesan terhadap ekonomi. Mewarisi struktur ekonomi yang bersifat duit ekonomi, perbezaan pendapatan di antara kaum dan wilayah, ekonomi yang bersifat moden lebih tertumpu di kawasan bandar, manakala ekonomi bersifat tradisional dan sara tertumpu di luar bandar. Seterusnya dari segi politik, pengaruh Barat telah memperkenalkan sistem demokrasi berparlimen yang menggantikan sistem pemerintahan beraja. Kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Dari segi pendidikan pula, sistem pendidikan bersumberkan bahan-bahan ilmiah dari Barat dan ilmu pengetahuan dari Barat. Lebih banyak institusi pengajian tinggi telah dibina. Dan akhir sekali dari segi sosial, iaitu mewujudkan sistem perhubungan yang lebih canggih, iaitu laluan udara. Perhubungan jalan raya juga semakin maju dan pengaruh sosial Barat menyebabkan rakyat kini berfikiran lebih terbuka. Seterusnya adalah pengaruh globalisasi terhadap peradaban. Pengaruh globalisasi memberi pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan melalui politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban globalisasi juga menjadi penyumbang utama dalam pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya adalah berlaku interaksi dan jaringan peradaban merintasi benua dan sempadan negara, iaitu pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan seperti perniagaan e-dagang, dan seterusnya adalah perkembangan teknologi, maklumat dan informasi seperti talian 5G, telefon pintar dan sebagainya. Penggunaan media sosial yang semakin berleluasa seperti Facebook, Instagram, WhatsApp juga berlaku di Malaysia kini. Okey, seterusnya konsep etika. Konsep etika ialah sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Pertama, perkembangan pemikiran sosial iaitu tokoh-tokoh terdahulu seperti Aristotle, Plato dan Socrates. Mereka ini telah memperkembangkan pemikiran sosial. Seterusnya, Enlightenment iaitu reformasi gereja pemimpin agama dan gereja berkurangan. Itulah yang menyebabkan negara mereka tidak maju kerana mereka memisahkan agama dan politik. Revolusi Perancis dalam bahasa Inggeris iaitu French Revolution, iaitu sistem beraja diganti dengan republik seperti di Amerika. Amerika menggunakan sistem pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden.
Revolusi industri ini seperti mana sistem beraja diganti dengan individualisme, hak asasi demokrasi seperti di Malaysia, iaitu pemimpinnya dipilih melalui sistem demokrasi yang diketuai oleh Perdana Menteri. Perdagangan dunia pula iaitu perdagangan antara negara-negara besar seperti Amerika, British dan sebagainya. Mereka menjual beli seperti emas, perak dan gangsa. Dunia digital seperti perkembangan dalam bisnes digital marketing yang selama ini sedang berjalan, manakala perkembangan dalam komunikasi seperti telefon awam yang terdapat di mana-mana tempat. Next. Okey, ini merupakan tahap perkembangan revolusi industri. Revolusi industri pertama bermula sekitar tahun 1760 hingga 1840, iaitu kemunculan mesin menggantikan peranan manusia atau haiwan. Revolusi industri kedua pula lahir pada tahun 1870. Pada masa itu, elektrik mula ditemui, pengembangan paip gas, air dan alat komunikasi. Revolusi industri ketiga pula di mana manusia mula menyedari bahawa era baru telah muncul setelah mesin, iaitu era teknologi. Semua ini bermula dengan penemuan telefon bimbit, mesin kawalan dan tentu saja komputer pada abad ke-20. Last sekali, revolusi industri keempat di mana ia dimulai pada tahun 2016, di mana kita hidup di era industri keempat ini. Semuanya bermula dengan revolusi internet yang bukan hanya mesin pencari tetapi lebih dari itu, semuanya dapat dihubungkan dengan pintar. Bermula dari cloud system, digital ekonomi, robotik dan sebagainya. Next. Berikut adalah etika Asia berteraskan agama Islam, Hindu dan Buddha yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Di sini merupakan peta Sriwijaya dan Greater India. Sriwijaya merupakan sebuah empayar maritim purba di Sumatera. Empayar ini mempunyai pusat perkembangan agama Buddha utama di Kepulauan Melayu. Selain itu, ia mempunyai struktur dan pusat pemerintahan yang kukuh dan yang kuat dan kukuh. Rakyat di sana menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Amerika melalui perniagaan negara Arab. Maka dengan itu, mereka dapat menyebarkan agama Islam dengan meluasnya. Seterusnya, perdagangan dunia terletak di negara-negara luar seperti Amerika, Rusia dan sebagainya. Next. Okey, slide yang terakhir untuk konsep etika ini daripada konsep lain daripada etika ialah kolonial dan pasca kolonial. Yang saya ketahui, kolonial ialah perkembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan masyarakat di luar batas negara, manakala pasca kolonial ialah impak penjajah yang berlaku era penjajahan sehinggalah kini. Antaranya ialah Melaka, Penang, Singapura dan Perak, iaitu pemisahan agama dari politik, ialah kerajaan memiliki kuasa untuk mentadbir dan menghukum, demokrasi dan undi, manakala sultan mengurus budaya dan agama Islam. Islam hilang peradaban dan menjadi pensyariatan ilmu agama. Pada 1957 sehinggalah 1969, iaitu penerus ilmu kolonial dan negeri urus budaya dan agama. Pada 1970 pula, masih wujud ilmu kolonial tetapi kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara, iaitu negara memodernisasi dengan menggunakan cara agama tersendiri. Pembina negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina. Seperti dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Sekian, terima kasih.
Okey, sekarang kita akan lihat konsep peradaban. Next. Masuk peradaban, sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. 3 perspektif untuk konsep peradaban. Pertama, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kedua, timur dan barat. Ketiga, agama dan kepercayaan. Next. Untuk perspektif kolonialisme dan pasca kolonialisme, apa itu kolonialisme? Sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Mencari dominasi ekonomi dari sumber daya kerja, tenaga kerja dan nilai perdagangan dan pasaran wilayah tersebut selain dari faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah. Next. Kemudian, apa itu pasca kolonialisme? Impak penjajahan yang berlaku terhadap budaya iaitu dari mula berlakunya era penjajahan hingga kini. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, peribumi etnik Cina dan India Malaysia. Kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Seterusnya, mari kita lihat konsep peradaban menurut Fenway 1948. Pertama, hubungan sosial dan politik adalah adat, bukan undang-undang. Kedua, kewibawaan adalah peribadi berdasarkan kehendak. Ketiga, perintah sosial tidak bergantung pada undang-undang yang bersifat peribadi dan hak individu. Keempat, struktur sosial adalah hierarki dan autoriti dari atas ke bawah. Kelima, masyarakat seperti kasta sosial tidak akan kondusif untuk mengalami perubahan sosial. Dan yang terakhir, kewibawaan dan adab memperoleh persetujuan mereka bukan dari akal tetapi dari agama. Next. Kerangka konseptual dan teoritis dari Furnivall, Westwood dan Posner diringkaskan dan dikelompokkan. Pada mulanya 4 dimensi tetapi kemudian diperluas menjadi 5 iaitu individual empowerment versus collective behavior, rationality and scientism versus emotive behavior, universalities versus particularistic behavior, open social system versus closed social system, and moral versus mundane behavior. Next. Sekarang, dari perspektif Timur dan Barat, peradaban Timur dipengaruhi oleh negara Timur seperti China dan Buddha serta negara-negara Islam. Ianya adalah berteraskan disiplin dan akhlak yang tinggi. Peradaban Barat merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat yang merangkumi Amerika Syarikat dan Eropah, iaitu Kristian dan Bible. Next. Untuk ciri-ciri tamadun atau peradaban awal manusia, pertama, pertempatan kekal. Kawasan yang sistematik dan dapat membekalkan sumber makanan secara berterusan seperti di kawasan lembah sungai. Kedua, kehidupan berorganisasi. Kehidupan berorganisasi adalah untuk mengatur cara hidup manusia agar kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka terpelihara. Kehidupan berorganisasi adalah berbentuk piramid dan bersusun lapis. Ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibentuk untuk menjalankan pentadbiran dan diketuai oleh pemimpin atau raja. Keempat, pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan ini akan meningkatkan hasil pengeluaran yang mendorong aktiviti perdagangan melalui sistem barter. Kelima, agama dan kepercayaan. Wujud apabila manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling. Manusia percaya bahawa ada kuasa gaib yang menguasai alam sekelilingnya. Dan yang terakhir, bahasa dan sistem tulisan dicipta sebagai sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk merekodkan maklumat. Dari perspektif yang terakhir untuk konsep peradaban iaitu perspektif agama dan kepercayaan. Pertamanya, alam Melayu diwarnai kaum tua. Kaum tua bermaksud label yang bersifat essentialism merujuk kepada golongan ulama tradisional yang hanya enggan menerima ijtihad baru daripada ulama progresif lulusan Timur Tengah.
Yang kedua, pada tahun 1930, pengaruh Mesir dan Turki mendorong pergerakan kaum muda terutamanya di Pening, Singapura, Sumatera Barat. Kaum muda merupakan gerakan pemikiran atau school of thought yang memperoleh inspirasi serta bawaan ilmu ijtihadi yang berasal dari Mesir. Next. Agama dan kepercayaan. 1970, kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia di UK dan USA. Revolusi Iran dan pergerakan agama berakar umbi di Tanah Melayu, Abim Al-Akam, Pasiran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia, Tabligh India. Cina, Buddha Taiwan, India, Hindu Tamil Nadu, Christian Evangelist USA. Baiklah, akhir sekali bolehlah disimpulkan bahawa pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia berteraskan nilai diselami dengan rasional, legal dan materialism sedunia. Maka berakhirlah pembentangan kami berkenaan topik kedua, konsep etika dan peradaban. Sekian, terima kasih.